Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan ikut saya, kita buat 3 zikir. Yang pertama namanya doa Nabi Khidir alaihi salam. Doa ni biiznillah, dengan izin daripada Allah, berkat daripada kita beramal dengan doa ni, Allah akan mudah-mudahan menjauhkan kita daripada terbakar, daripada tenggelam dalam air dan musibah-musibah yang besar lah. InsyaAllah. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira La yasuqul khaira illa Allah. illa Allah. Ma syaa Allah. Ma syaa Allah. La yasrifu su'a La yasrifu su'a illa Allah. illa Allah. Ma syaa Allah. Ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin Maka ni'matin fa min Allah. fa min Allah. Ma syaa Allah. Ma syaa Allah. Wala hawla Wala hawla wala quwwata wala quwwata illa billah. illa billah. Itu satu. Itu doa Nabi Khidir. Yang kedua, kita baca zikir. Yang zikir ini fadilat dan kelebihannya melebihi daripada zikir-zikir yang kita buat di sebelah malam dan siangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah. adada ma khalaqa. Adada ma khalaqa. Walhamdulillah Alhamdulillah. mil'a ma Mil'a ma khalaqa. khalaqa. Walhamdulillah Walhamdulillah. adada ma Adada ma fis samawati fis samawati wa ma fil ardi. wa ma fil ardi. Walhamdulillah Walhamdulillah. adada ma Adada ma ahsa kitabuhu. ahsa kitabuhu. Walhamdulillah Walhamdulillah. mil'a ma Mil'a ma ahsa kitabuhu. ahsa kitabuhu. Alhamdulillah Alhamdulillah. adada kulli syai'in. Adada kulli syai'in. Walhamdulillah Walhamdulillah. mil'a kulli syai'in. Mil'a kulli syai'in. Tu. Tuan nak cari mana? Ni dalam buku ni tu ada. Buku ni tu ada. Muka surat apa? Muka surat 12. Ada yang ke-29. Fadilat Alhamdulillah. Dan yang ketiga, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi. Allahumma anta Rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana Wa ana ala ahdika. ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. A'udhu bika. A'udhu bika. Min syarri ma Min syarri ma sana'tu. sana'tu. Abu'u laka. Abu'u laka. Bi ni'matika. Bi ni'matika. Alayya. Alayya. Wa abu'u bi dhanbi. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li. Faghfir li. Fa innahu Fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. illa anta. Tuan, tu 3 zikir kita buat tadi ni. Ingat elok. Yang pertama tadi doa Nabi Khidir. Tuan-tuan yang tak hafal, tuan-tuan tak tahu nak cari kat mana, tuan-tuan rujuk kepada Fadilatul Syekh Dr. Google.
Cari kat dalam tu, tengok doa Nabi Khidir, insyaAllah tuan akan jumpa. Yang keduanya tuan, kita baca tadi Salat Jumaat, doa ataupun zikir yang kelebihannya, kata Nabi SAW, afala adulluka ala ma huwa aktsar min dzikrillah al-laili ma'an nahari. Taqul, dia kata, wahai Abu Umamah, kata Nabi SAW, mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu ungkapan zikir yang lebih banyak di fadilatnya daripada keseluruhan zikirmu malam dan siang. Kita buat amalan zikir banyak, daripada awal pagi sampai malam hari, kita banyak zikir kita buat. Ada satu zikir yang pahala dia melebihi daripada semua yang tu. Apa dia? Zikir yang kita baca ni, alhamdulillah adada ma khalaqa, alhamdulillah bil ma khalaqa, yang kita baca ni. Jadikan dia amalan paling tidak sehari sekali. Tuan-tuan yang tak hafaz, tuan-tuan yang nak cari, tuan-tuan dapatkan buku ni daripada kawan-kawan kita ni. Dia ada hadis yang ke-29. Tuan-tuan snap, simpan dalam handphone, tuan-tuan amalkan pada setiap hari sekali sehari. Yang ketiga, tuan-tuan, kita baca tadi ni, dia panggil Sayyidul Istighfar. Itu pun sangat penting untuk kita amalkan. Sebab Nabi SAW, man qalaha min nahari muqinan biha famata min yawmi qabla an yumsiya fahu min al-jannah. Wa man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla yusbiha fahu min al-jannah. Siapa yang baca pada sebelah siangnya dengan yakin dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada di syurga Allah. Dan siapa baca dengan yakin pada sebelah malamnya, dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada di syurga Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidul Istighfar yang kita baca di penghulu segala istighfar. Yang tu tuan-tuan boleh Salat Jumaat dapatkan dalam buku saya ni pun ada kat luar sini, ataupun tuan-tuan juga boleh rujuk kepada Dr. Google tu pun ada Sayyidul Istighfar. Dan screenshot dia elok, simpan kat dalam handphone, jadikan amalan pada setiap sekali, lepas subuh sekali dan lepas bila maghrib sekali, insya-Allah. Boleh tuan? InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-41 hadis tentang amalan yang akan menyebabkan seorang itu dapat satu istana, yang dalam istana tu ada bilik-bilik ghurufat, bilik-bilik yang setiap bilik ini dibina daripada batu-batu permata syurga. Subhanallah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurfatan yara zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wal salli ala Muhammad wala al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla wan nabiyyu niyamun wan nasu niyamun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga nanti terdapat satu bilik yang dapat dilihat luarannya daripada dalamnya, dan dapat dilihat dalamnya daripada di luarnya. Dalam syurga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ada satu istana yang milik kita ni. Dalam istana tersebut ada bilik-bilik yang bilik ni, kalau orang duduk sebelah dalam tu, kita boleh nampak bayang-bayang orang macam tu. Orang sebelah dalam tu boleh nampak bayang-bayang orang di sebelah luar ni. Maksudnya bilik tu dibina daripada apa? Bilik tu dalam satu riwayat yang lain dibina daripada permata berongga. Dari bayang tak bisa tengok dan dulu-dulu ada satu Sayyidina Syekh Muhammad, dia duduk pasang macam botol-botol tu kan kat dinding. Dia pasang yang macam kaca tu kan, yang boleh nampak cahaya daripada luar tu kan. Bayangan kita boleh bayang macam tu lah kot. Tapi apa yang tuan-tuan bayang di kepala ni, tuan-tuan, tu bukan di syurga. Apa yang tuan-tuan nampak di mata ni, nampak, itu bukan syurga. Yang telinga dengar di telinga itu bukan syurga. Bahkan yang terlintas di dalam kepala pun itu bukan syurga. Syurga ini beyond imagination, di luar daripada kotak fikir kita. Itu baru sampai hak syurga. Dan dalam istana yang akan Allah bagi kat kita nanti ni, dinding-dinding biliknya itu dibuat daripada permata syurga yang berongga. Subhanallah, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, apa saja amalan yang tuan-tuan boleh dapat, yang boleh mendapat salli ala Muhammad, istana dalam syurga tuan-tuan buat. Dan apa saja amalan yang boleh dapat rumah dalam syurga tuan-tuan buat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kita ni nak pencen satu hari. Ada orang yang nak pencen, sebelum dia pencen 3-4 tahun sebelum pencen, dia dah beli tanah kat kampung. Dia beli tanah kat kampung. Bukan hari pencen, hari dia berhenti tu, hari tu baru nak pergi buat rumah. Dia buat rumah bila? 3 tahun, 2 tahun sebelum daripada nak pencen. Buat apa tu? Persiapan untuk dia pencen satu hari. Faham ni? Dulu ni duk kerja dekat sini, saya sebab Media Prima.
Nak pencen nak duduk mana? Nak pergi duduk dekat Salih Alas Ahmad Kedah tu. Kalau start dah. Nak duduk dekat Salih Ahmad Sungai Petani ke? Faham tak? Nak duduk Bali. Dia panggil. Oh, sebut air dia sebut air. Orang Bali ni hebat, dia tak putih. Dia tak apa, saya tak pandai ingat dia. Tak tu deh. Tak tahu lah tu maksudnya. Tak tu deh. Tuan Salih Alas Ahmad tuan. Beli tanah kat kampung. Bila beli tanah kat kampung, dia dah buat siap rumah dia. Dah siap rumah dia. Pasal apa? Sebab dia nak pergi kat sana. Kita nak pergi satu tempat tuan-tuan, tunjuklah kesungguhan kita nak pergi satu tempat tu. Yang nama dia syurga. Yang ni siapa tak pergi, dia rugi, sangat-sangat rugi. Sebab kalau dia tak masuk syurga, dia akan masuk neraka. Jadi sebelum nak pergi masuk syurga tuan-tuan, Salih Ahmad, buatlah rumah siap-siap di syurga tu. Tanam pokok siap-siap dalam syurga tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, mau tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang kamu dapat pohon-pohon syurga yang lebih hebat daripada pohon-pohon yang kamu ada ni. Apabila kamu katalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan setiap kalimat itu Allah akan tanam satu pohon dalam syurga. So tempat kita nak pergi nama syurga tu, tanam pokok siap-siap dah. Tanam pokok siap-siap dah, bina rumah siap-siap. Tuan-tuan, istana dalam syurga bukan macam rumah kita, bukan macam istana di dunia ni. Bahkan tak boleh nak nilai bandingan dia. Bandingan dia tak ternilai nak dibandingkan dengan istana-istana dalam syurga di dunia ni. Kalau tuan-tuan kita tengok dekat Salih Ahmad, kita lalu tadi ni Bukit Bandar Utama dia dalam silap Ahmad. Rumah-rumah dekat sini ni kita tak mampu nak pergi, kita boleh tengok saja aja. Kita ni pergi duduk mana tu? Kita pergi duduk Sungai Buloh, kita pergi duduk Rawah, kita pergi duduk ni. Pasal apa pergi duduk jauh kan? Tak mampu Ustaz nak duduk kat sini. Belilah rumah tepi-tepi ni. Ya Allah, kami boleh tengok ya Ustaz. Rumah dekat sini pun kita tak mampu beli. Pasal apa? Gaji kita tak cukup. Tapi tuan-tuan, istana dalam syurga, saya Ustaz, siapa-siapa Ustaz kerja saya pun boleh bina istana dalam syurga. Saya Ustaz tak ada suruh rumah sepenuh masa ya Ustaz, pun boleh bina istana dalam syurga. Pasal apa? Pasal istana dalam syurga tak perlu pada modal duit. Istana dalam syurga perlukan kepada amalan yang semua orang mampu buat dengan syarat yakin dan beriman kepada janji-janji Allah. Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtami 10 marrat banallahu lahu baitun fil jannah. Qasran fil jannah, bukan baitun. Ada qasran, ada baitun. Dalam syurga ni ada qasran, ada baitun. Qasran istana, baitun itu rumah. Nabi kata, siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis ya? Baca qul huwallahu ahad 10 kali. Siapa di sini yang tak hafal qul huwallahu ahad angkat tangan? Siapa yang hafal qul huwallahu angkat tangan? Apa dua-dua tak angkat siapa? Siapa hati semua? Allah, soalan tu tak payah tanya, memang kami dah tahu. Nak bagi tahu, kalau tahu pasal apa tak buat? Kalau tahu apa yang blok kita daripada buat, apa yang halang kita daripada kita nak baca hanya 10 kali qul huwallahu dalam satu hari. Apa yang halang kita? Yang halang kita ialah tuan-tuan, iman nama dia. Iman. Orang yang beriman dia akan buat sungguh-sungguh. Pasal janji Allah confirm betul. Janji Nabi SAW confirm betul. Sebab Nabi SAW tak akan berjanji melainkan itu wahyu daripada Allah. Faham tak sebab? Sebab tu syarat nak jadi amal nak jadi sempurna, nak jadi istiqamah, syarat dia muqinan biha. Apa dia muqinan biha? Yakin kepadanya. Yakin kepada apa? Yang pertama, yakin kepada janji-janji Allah. Yang kedua, yakin tentang qada dan qadar yang Allah telah tentukan kepada kita. Bila dia janji, dia yakin sungguh dengan janji Allah, maka dia akan buat. Dia akan buat. Sebab tu amal tentu bagi yakin. Yakin jadi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan ingat, buat 10 kali qul huwallahu ahad, maka Allah akan bina untuk kita satu rumah dalam syurga. Ni, sasat parking kereta, ada parking, ada pasar kat bawah. Ni pasar tu. Kena pergi dah lagi tak ni? Dah pergi dah. Tak payah suruh dah sampai dah. Tapi ingat tak zikir kita baca, kita ngaji hari tu zikir masuk pasar. Ingat tak? Ingat tak? Masuk dia membaca tak? Masuk dia baca. Astaghfirullahaladzim. Ngaji saja tak buat. Ya Allah. Ingat tak Nabi kata apa? Dapat masuk pasar, dapat pahala apa? Dapat ganjaran apa? Kata man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, fa aqra, kemudian dia baca la ilaha syarikalah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bi yadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Tuan semua apa kan? Apa macam kita hafal qul Allah tadi ya? Yang ni baca berapa kali? Sekali je. Bukan payah duduk sila tepi jalan tu ni persiapan ni baca zikir saja dapat pahala ni tak. Tapi tuan sambil berjalan masuk je baca sekali je.
Dapat ganjaran apa tuan-tuan? Kata Allah, alfa alfi hasanat, akan ditulis baginya 1,000,000 pahala tuan-tuan. Rugi siapa masuk dia tak baca. 1,000,000 pahala. Oh, ini masuk lagi. Wa muhiyat anhu alfa alfi sayiat, akan dipadam pada 1,000,000 dosa. 1,000,000 dosa. Kemudian warafa'a bi alfa alfi darajat, akan diangkat 1,000,000 darjat. Lagi sahabat-sahabat, wa banallahu lahu baitun fil jannah, dan Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Hebat tak? Hebat kan? Mengaji lagi? Mengaji dah kan? Siapa tak buat? Tahu siapa? Jawapan dia tahu siapa? Siapa yang Allah offer besar sangat? Siapa yang Allah offer besar sangat orang boleh baca yang ni satu je dapat ganjaran? Tahu siapa? Pasal ramai orang masuk pasar lupa Allah. Tidak? Masuk dia melupa tak? Lupa tu ya, dia baca doa tu. Jadi subhanallah sebab tuan-tuan, ramai orang masuk pasar dia lupa Allah. Tuan-tuan, Allah bina satu rumah dapat tu apa dia? Apa dia penjual kat bawah tu saya pun tak tahu. Yang tu yang nak kita beli pun dapat. Istana rumah dalam syurga pun dia dapat. Pahala 1,000,000 pun dapat. Subhanallah. Masuk Wan Utama pun subhanallah. Wan Utama lagi, Giant, Ustaz Jemat, yang super kira ada orang berniaga tu dia lah tu. Dia tu. Saya masuk ramai-ramai. Sama lah. Tapi dia kira masuk pasal malam, dia baca yang tu maghrib tak sembahyang lah. Dia dah 1,000,000 pahala dah besar kena apa. Jadi tuan-tuan saya ingat, kalau tuan-tuan berjumpa dengan amalan-amalan yang menjanjikan kepada kita binaan rumah dalam syurga, binaan istana dalam syurga, tuan-tuan buat. Sebab apa? Sebab kita nak prepare tempat kita untuk kita kembali nanti yang nama dia syurga. Tunjukkan kesungguhan yang kita nak balik ke syurga Allah. Tunjuk yang kita dah prepare untuk balik ke syurga Allah SWT. Kalau rumah dah ada dekat sana, apa lagi tuan-tuan halangan untuk kita pergi duduk dekat sana? Sebab rumah kita dah ada, tanaman kita pun semua dah ada dalam syurga Allah SWT. Faham tuan-tuan? Baik, dan salah satu daripada istana yang akan ada dalam syurga nanti tuan-tuan, dia ada bilik-bilik, yang bilik-bilik ini subhanallah dibina daripada daripada mutiara-mutiara, dibina daripada permata-permata berongga daripada syurga. Bagaimanakah caranya untuk kita dapat di dalam syurga? Bilik yang ada dilihat luarannya dan dalamnya dapat dilihat misalnya dalaman daripada luarannya. Yang pertama disediakan untuk orang yang liman at'amat ta'am, orang yang rajin bagi makan, rajin belanja orang makan. Mau tak sebab? Rajin, dia tak berkira untuk bagi makan. Tuan-tuan Azimat, kita kena jadi orang macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak rugi bagi orang makan. Sebab ni nak dapat Islam dalam syurga ni. Faham tak? Saya kita makan tengok siapa dah belanja. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan, salah satu daripada amalan nenek mak kita dulu, nenek kita dulu kat kampung, yang kita sekarang ni dah tinggal dah. Tuan-tuan, apa dia? Bagi makan. Tuan-tuan tengok macam mana Allah melimpahkan keberkatan kepada kampung kita dulu. Dulu kita ingat rumah-rumah kita mana ada pagar. Tak ada pagar pun saya sebab. Sekarang ni tuan-tuan, kita punya letak pagar, bukan setakat pagar dekat luar, pagar dekat pintu, pagar dekat tingkap, pagar dekat Sallallahu Alaihi Muhammad. Siling pun ada pagar tu. Lubang. Penyamun duduk kat luar tu, kita pula duduk dalam penjara. Lepas masuk uci padlock kalau belok sini. Kalau penjamun lalu dia tak apa, siapa jahat ni, hang jahat aku jahat. Dia duduk bebas kat luar, kita pula duduk dalam penjara kat dalam. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal hilang satu benda tuan-tuan, dia panggil barakah di tempat kita tu. Dulu tak payah rumah, tak berkunci pun orang tak masuk. Pasal apa? Ada berkat dalam kampung kita tu. Dan salah satu amalan dulu yang menyatukan dan mengikat hati setiap orang daripada tuan-tuan orang kampung, iaitu mereka suka bagi makan. Suka bagi makan. Tengok, bila kita suka sedekah makanan tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, makanan tu sendiri akan jadi berkat. Makanan tu akan jadi berkat. Tuan-tuan tengok, mak kita hanya masak satu jenis kuih je. Tahu tak? Mak saya dulu dia suka masak bengkang. Tahu bengkang ubi. Oh, sedap lah mak saya buat tu. Mak kita buat memang sedap tuan-tuan. Orang rasa mungkin tak sedap, tapi bagi kita tu sedap kan. Pasti ada satu resepi yang istimewa, ada makanan yang mak kita masak, tuan-tuan tahu apa dia? Kasih sayang. Tahu tak? Kasih sayang tu yang bagi sedap tu dekat kita tu, walaupun orang lain tak sedap. Tuan-tuan, Musa dia Alaihi Muhammad, dia masak kita satu jenis saja kuih. Kemudian kita apa? Dah pisat, dia hantar dekat rumah maklum, dia hantar dekat rumah mak ngam.
nak bawa 2 bekas. Kita pun pergi hantar, dia kata bagi tahu dekat maklum lagi, mak nak bekas tu balik nah. Tu dengan apostrofi di atas tu fahamlah. Mak nak bekas tu balik. Kita pun bawa lah pergi dekat maklum, mak nak bekas balik. Maklum tu pun pergi basuh-basuh bekas tu, dia pergi hantar bekas tu balik. Mak kita kata apa? Tak faham maklum ni. Maksud nak bekas balik tu maksud bagilah apa-apa balik. Tapi biasanya orang akan faham bila hantar petang-petang dia masak, dapat goreng pisang dia masak, dia akan masukkan sikit goreng pisang. Yang tadi mak kita hanya masak 1 kuih, akhirnya kita dapat makan 3 kuih. Faham tak ni? Berkat. Salat Jumaat. Yang kedua tentang bila kita bagi makan ni, dia menyatukan hati. Dia akan mengikat kasih sayang. Yang ketiganya, dia akan melimpahkan keberkatan ke dalam kawasan tersebut. Orang yang rajin bagi sedekah makanan. Dan subhanallah, orang yang rajin bagi sedekah makanan ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan kepada ghurfat, bilik-bilik di dalam syurga Allah yang dibina daripada batu-batu permata syurga. Buatlah tuan-tuan. Kalau ada tempat tuan-tuan, saya nak cadang ni. Di tempat tuan-tuan ada tak Ustaz Jumat mahat tahfiz ataupun sekolah-sekolah agama? Kalau ada tuan-tuan, sepatutnya sekolah agama yang tak payah duduk kalut nak pergi cari duit. Saya tuan-tuan, madrasah saya tak minta yuran. Salih ala Muhammad. Saya tak ambil yuran. Dulu saya ambil yuran 300 sebulan. Faham tak? Lepas tu satu hari saya pergi dekat Ustaz Fatani, pergi jumpa dengan ulama Fatani. Dia ada madrasah dah lebih pada 30 tahun. Dah 3 generasi dah. Saya tanya dekat dia, bapa apa amalan ni sampai madrasah ni panjang macam tu, dia punya umur dia apa semua. Dia kata jangan berniaga dengan ilmu lah, dia kata. Maksud bapa jangan berniaga macam mana? Dia kata kadang-kadang bila kita letak yuran ni, kita duk bergantung dengan yuran tu daripada kita bergantung ke Allah. Kenapa? Kita berasa macam yuran tu lah yang bagi kita survive. Mana Allah yang bagi kita survive. Ada satu benda lebih besar dari yuran dan berkat, dia kata tu. Saya balik-balik tuan-tuan merasa saya panggil mesyuarat, saya kata mula pada bulan ni saya nak stop semua yuran. Saya nak bagi budak-budak tu mengaji free. Kita nak tengok macam mana Allah nak pelihara kita. Semenjak itu tuan-tuan dah masuk dah 2 tahun dah masuk tahun ketiga dah dalam Salih Siamat. Alhamdulillah cukup saja untuk pengurusan budak-budak tu. Makan dia pun sentiasa cukup. Bahkan dulu masuk-masuk kecil-kecil budak-budak ni dah gemuk-gemuk dah. Dah terlebih makan dah dapat gaya. Tuan-tuan Salih Siamat pasal apa? Mesti Allah akan jaga. Dan salah satu amalan yang orang duk buat tuan-tuan ialah buat kenduri. Buat kenduri. Kalau ada satu madrasah tempat tuan-tuan perlu 30 orang je. 30 orang je. Buat apa? Buat kenduri seorang sehari. Kenduri bagi budak tu makan. Bukan banyak mana pun tuan-tuan, paling tidak 100, paling tidak 300 ringgit. Pergi tanya kat madrasah tu. Madrasah kami setiap hari kami kos untuk makan 300 ringgit. 30 orang aja yang buat kenduri setiap hari. Setiap hari seorang buat kenduri. Ustaz saya ambil 1 bulan, Ustaz saya ambil 2 bulan, Ustaz niat nak buat kenduri. Tiap-tiap bulan dia buat kenduri bagi budak-budak tahfiz baca, budak-budak yang menghafaz Quran. Budak-budak yang daripada pagi sampai ke malam sampai tidur balik duk muamalah dengan Quran dia. Budak-budak yang tak pernah buat maksiat, budak-budak yang duduk dalam majlis ilmu sentiasa, budak-budak yang hidup dia berkat, kita bagi dia makan dan tengok berkat tu bagi masyarakat kita. Mana ya sebab untuk 300 ya sebulan. Tuan-tuan rasa 300 tu banyak, tuan-tuan ambil 3 orang, seorang 100 ringgit. Ambil 1 hari untuk budak-budak tu makan. Tuan-tuan, tak ada madrasah yang perlu duk menagih minta orang misalnya bagi sumbangan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan sendiri jaga budak-budak tahfiz untuk menghafal Quran tu untuk makan. Kalau orang Islam semua fikir macam ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Seronok tuan-tuan, sekolah-sekolah agama kita mudah saja untuk kita buka. Tapi kita tak rasa macam tu. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan pergi makan kat kedai. Kadang-kadang Allah nak bagi kat pahala, Allah nak bagi pahala kat kita free ya. Kita ni Allah duk tunggu kita ni bila nak buat kebaikan, bila nak buat kebaikan. Kadang-kadang kebaikan tu mai dekat kita, Allah tunggu kita nak pi kita tak buat. Tapi Allah hantar orang tu mai dekat kita. Kita tengah duk makan, ada orang minta makan. Tuan-tuan jangan sekali tolak bila orang minta makan. Bagi dia makan. Sebab apa? Sebab Allah memilih kita pada hari tersebut untuk kita bagi makan pada orang. Bagilah walaupun sikit. Jangan rasa berat. Kadang-kadang orang minta sedekah. Tuan-tuan rasa macam mana kalau tuan orang kita dengar makan orang minta sedekah? Tuan-tuan rasa macam mana? Dah laju tu, jangan lamai kat aku, jangan lamai kat aku. Oh, tu berasa macam tu, ya Allah. Padahal waktu tu kalau boleh nampak tuan-tuan tu, laluan pahala Allah nak bagi kita tu main. Faham tak? Sedekah ni satu benda yang sangat besar tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Sedekatun burhanun. Sedekah ini bukti. Hanya orang beriman saja mampu untuk sedekah. Faham tak? Besar sebab tu Allah sebut tuan-tuan, orang yang mati antara benda yang dia nak minta kalau dia dapat hidup balik ke dunia, nombor 1 sekali dia minta apa? Sedekah. Kita tak nampak lagi pasal kita tak mati lagi. Tapi bila kita mati ni kita nampak betapa besarnya ganjaran sedekah yang tak berhenti mengalir ni.
Sebab tu semua orang berebut dan sedekah bila dia dah mati. Waktu hidup di dunia ni tuan-tuan, waktu ni peluang untuk kita sedekah. Dan kadang-kadang sedekah tu main kat depan-depan kita. Tuan-tuan duduk makan, tuan-tuan pergi makan dekat restoran pagi-pagi, tuan-tuan pergi breakfast. Tuan-tuan tengok kalau kat sana ada orang-orang yang duduk makan, tuan-tuan tengok macam dia ni Ustaz Syamat Ustaz Syamat bomba ke, ataupun budak-budak pelajar sekolah ke. Tuan-tuan pergi dekat kaunter, tuan-tuan pergi settle dia tu bayar. Saya settle bayaran dia, makan dia. Jangan beritahu kat dia. Faham ni? Terus duduk, adik-adik ni Ayalah. Dia tak tahu pun tak apa. Dia tak tahu. Ayalah. Dia beritahu Azad, meja tu berapa itu saya bayar. Tak sampai RM50 tuan-tuan. Tak sampai pagi-pagi tuan-tuan bayar. Tuan-tuan tengok Allah akan buka rezeki tuan-tuan pada hari tersebut. Tuan-tuan yakin? Pagi-pagi tuan-tuan sedekah, belajar orang makan. Tuan-tuan akan tengok macam mana Allah buka rezeki tuan-tuan pada hari tersebut. Tuan-tuan yakin dah? Saya betul yakin dah. Tuan-tuan buat. Belajar tak percaya tuan-tuan buat. Tapi makan, tuan-tuan tengok ada student tu makan, tuan-tuan bayar. Tuan-tuan tengok ada polis tu makan kan, tuan-tuan bayar. Tuan-tuan tengok ada orang tua-tua tu makan kan, tuan-tuan bayar. Tambah-tambah lepas subuh ni tuan-tuan, ada makcik-makcik dengan pakcik-pakcik balik masjid. Tuan-tuan, pakcik-pakcik ni dah pincin-pincin dah, ada anak-anak semua dah, dia akan pergi masjid, dua-dua orang balik, dua-dua orang pergi singgah makan kat kedai. Tuan-tuan jangan lepas pulang pergi bayar tu, makcik dengan pakcik tu makan. Sebab keberkatan dia sangat hebat. Makcik tu pula tuan-tuan baru balik dari masjid, kita pergi bayar dekat dia makan, tuan-tuan tak sampai RM12, tak sampai RM15, tak sampai RM10 dah makan breakfast. Tapi kita ni tak yakin tuan-tuan, kita berkira sangat dengan rezeki yang Allah bagi kita. Tuan-tuan silamu salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan buat sekali, tuan-tuan tengok macam mana keberkatan dalam kehidupan kita pada hari tersebut. Dan jaminan Allah Ta'ala pada ni, tuan-tuan selamat, Allah kan bagi dekat kita istana dalam syurga yang bilik-bilik yang dibina daripada batu-batu permata. Okey tak? Faham tak? Pagi tuan-tuan jedulah orang media prima makan free saja. Berapa orang yang belajar makan. Tidak tak Syamat. Dulu kami geng-geng ustaz dulu kami duk kempen tahu apa? Kempen bayar tol kepada orang belakang. Waktu dulu kan tak ada pakai smart tag, tak ada touch and go, tak jenis bayar tol. Ada tol yang jenis 60 sen, tol yang 90 sen dulu kan. Bila kita sampai tu, ni bayar kat kita dengan bayar orang belakang kali tu. Tahu pasal apa? Nak didik ikhlas. Buat satu amalan kepada orang yang kita tak kenal. Ikhlas tau. Faham ni? Dia yang abang kat jurutul tu pula, beritahu kat dia, saya nama scan buat telefon tu alamat kat sini. Tak payahlah, ajak yang ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan bagi orang makan, tuan-tuan bagi orang makan, tuan-tuan akan tengok keberkatan berlimpah lebih dulu. Boleh faham tuan-tuan? Baik, tu yang pertama. Dia panggil liman at'amat ta'am. Kemudian salli ala Muhammad wala'anal kalam. Maksud dia apa? Salli ala Sayyidina Muhammad ialah orang yang bercakapnya dengan lembut. Bercakap dengan lembut. Cakap dengan lembut ni maksud tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak suka menengking, dia tak suka menyakiti hati orang. Orang bercakap dia dengan dia tu, orang rasa tenang dengan percakapan dia, walaupun percakapan itu salli sebab menasihati diri tersebut. Salah satu daripada perkara yang lahir daripada sifat takabur ialah dia tak mampu untuk menasihati orang dengan lembut. Tuan-tuan nak tengok orang-orang yang dia tak mampu untuk bercakap dengan orang dengan lafaz-lafaz yang lembut, perkataan-perkataan yang baik. Salah satu sifat yang melekat dalam hati dia ialah takabur. Kau faham tak ni? Orang takabur dia susah nak bercakap dengan orang dengan bahasa-bahasa lembut. Pasal apa? Pasal dia pandang orang lekeh, dia pandang orang lain tak ngerti. Sebab tu dia mampu untuk bercakap macam tu. Kalau kita bercakap dengan bos tuan-tuan, kita nak nasihat bos kita, macam mana keadaan nasihat bos kita? Bos kan, saya rasa kan, sambil duduk pusing-pusing kan, saya rasa kan yang cadangan saya, kalau bos boleh buat macam ni kan, itu lebih cantik. Tapi saya tahulah pandangan bos ni lebih sesuai, lebih cantik. Tapi saya nak bagi pandangan saya. Pandangan saya macam ni. Pasal apa cakap lembut macam tu? Pasal dia bos. Ada tak orang cakap dengan bos apa, bos dia tak reti kan? Lagu ni lah soalan dia. Itu baik saya jadi bos saja. Cakap tu aja lah, tu tak nak kena smackdown dia. Pasal apa dia cakap dengan bos, dia cakap dengan nada yang lembut? Pasal dia meletakkan diri dia rendah berbanding dengan orang yang dia cakap. Faham ni? Tapi bila kita meletakkan diri kita tinggi daripada orang cakap, maka kita tak mampu untuk bercakap dengan nada yang lemah lembut. Kita akan percakapan kita kasar, percakapan kita tegas. Tuan-tuan, maka nak bawa kepada percakapan yang lembut, dia ada satu benda tuan-tuan yang perlu ada dalam hati kita, namanya tawadhu'. Tawadhu' ni apa? Rendah diri. Pandang semua orang lebih daripada kita, maka kita akan dapat tawadhu'.
Tuan-tuan saya duduk kat depan ni, tuan-tuan. Saya jauh lebih rendah daripada tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan macam ni, saya ni cakap je pandai tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ni qiyam mulai lebih daripada saya. Mungkin tuan-tuan ni sedekahnya lebih daripada saya. Saya rajin suruh orang sedekah je. Saya belum tentu sedekah macam tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan sembahyang sunat tak tinggal, kemudian saya selalu tinggal sembahyang sunat lagi. Maka tuan-tuan jauh lebih baik daripada saya. Sebab tu Imam Saleh Syekh Abdul Qadir Jilani ajak dekat kita macam mana cara nak didik ni supaya kita ni sentiasa merendahkan diri kita, menilai orang jauh lebih baik daripada kita. Kata Imam, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu lihat orang tua-tua, katakan kepada diri kamu, untung orang ni panjang panjang umurnya sudah pasti amalnya juga banyak. Aku amal pun tak ada. Maka orang tua tu lebih baik dari kita. Tengok pula anak-anak muda kecil-kecil. Untung anak-anak muda ni kecil-kecil ni dosa tak banyak, aku dosa banyak. Maka budak-budak kecil-kecil tu lebih baik daripada dia. Tengok pula orang-orang berilmu. Ya Allah, untungnya orang berilmu ni ilmu banyak, sudah pasti amal banyak. Aku ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Orang berilmu tu lebih baik daripada kita. Tengok pula orang-orang maksiat. Macam mana Rasulullah dengan orang maksiat? Tengok orang maksiat kata, ya Allah, orang maksiat ni daripada buat maksiat dalam keadaan tak ada ilmu, jahil. Aku duk buat maksiat, aku duk mengaji pun duk buat maksiat lagi. Aku ni lebih teruk daripada dia. Tengok orang kafir. Macam mana Rasulullah dengan orang kafir? Tengok ni, ya Allah, orang kafir ni tak tahu silap-silap hujung-hujung dia masuk Islam. Terang-terang bulat-bulat masuk syurga Allah. Aku ni tak tahu hujung aku macam mana. Maka orang kafir tu baik daripada kita. Kita faham tak? Kalau macam tu keadaan, tengok semua orang jauh dari apa hebatnya kita ni. Tang mana kita nak takabur? Tang mana kita nak besar diri? Dalam kitab Penawar Bagi Hati dia kata apa? Syekh Abdul Qadir Jilani dia kata apa? Kamu nak sombong apa? Tengok asal kejadian kamu. Kamu lahir daripada, jadi kamu ni daripada semak air mani yang hina. Semua orang, semua sama. Pangkat apa pun kita sama je, air mani yang hina ni. Mati kita jadi bangkai. Mati semua jadi bangkai. Bangkai lah. Betul tak? Dah mati bangkai lah. Bangkai kita bukan ada nilai apa. Letak tepi ikan kembung. Ikan kembung, bangkai ikan kembung lagi mahal daripada kita. Berapa ringgit? RM12 sekilo. Kita sama nak beli RM1 sekilo, sama nak beli. Tak jenazah kita ni tak bangkai ikan kembung pula. Ikan kembung tu laku kat tuan bangkai dah RM12 sekilo. Kita RM1 sekilo pun, 10 sen sekilo pun tak boleh. Tu nak sombong apa? Tu dalam hidup kita ni, tu dah silap semat, setiap hari menanggung tai dia kata. Usung tai merata-rata dalam perut tu. Tu nak sombong apa? Dia kata selagi kamu solat semat dalam hidup kamu guna tangan kamu sendiri untuk mencuci tai-tai kamu nak megah. Nak megah apa? Kita guna tangan kita sendiri untuk cuci tai-tai kita tu. Faham tak? Kalau tuan-tuan nak megah sikit kot lah, Ustaz saya ni, Ustaz saya orang tolong cuci kat saya. Saya kena kemas lah. Kalau dia kira dia pergi tandas tak ada orang, dia tak cuci lah, orang lain tolong cuci, dia kira kemas lah. Tu boleh dalam action sikit. Ni cuci tangan sendiri pun nak action apa. Sebenarnya kita ni tak ada apa tuan-tuan. Dalam hidup kita tak ada apa. Kita sakit kita pun kita tak boleh kontrol sakit kita. Faham tak teman? Malah saya tidur bangun-bangun dah mata dah merah saya macam nak sakit mata. Kalau boleh tak mau sakit mata. Pasal nak buat kerja tu susah. Tapi kita sendiri tak boleh nak kontrol kita sakit macam mana. Kadang-kadang kita nak ingat satu benda, Allah bagi lupa. Kadang kita lupa satu benda, Allah bagi ingat. So sebab kita nak lupa satu benda yang jadi kat kita, tapi Allah tu bagi ingat. Faham tak? Tuan-tuan nak megah dengan kaya, esok Allah boleh ambil kaya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat dengan solat semat segak, esok Allah boleh tak ambil segak. Tuan-tuan rasa tuan-tuan hebat dengan solat semat ilmu yang tuan-tuan ada, esok Allah boleh padam ilmu tu. Ni urat duduk kat sini ya, kata ulama. Solat semat, habis kita nak bangga apa? Kita nak bangga apa? Kita sebenarnya tak ada apa. Tapi dengan sifat takabur dan megah yang dia ada, maka dia mula menengking-nengking orang. Dia akan pandang semua orang lekeh, dia akan pandang semua orang tak ada apa, dia yang lebih hebat segala. Sebab tu dia tak akan mampu untuk bercakap lembut dengan manusia. Lepas tu di antara sifat orang yang takabur ialah dia tak mampu untuk bercakap lemah lembut dengan manusia. Kena faham tak ni? Jadi susah. Susah apa? Sebab sifat takabur tu memang duduk dalam hati. Nabi SAW kata la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarrah saja, sebesar zarrah saja solat semat sifat takabur. La yadkhul jannah, dia takkan masuk syurga. Takkan masuk neraka orang yang sebesar zarrah iman, dan takkan masuk syurga orang yang ada sebesar zarrah takabur. Bukan cerita action, bukan cerita tunjuk, bukan cerita lekehkan orang. Dalam hati tu ada sebesar zarrah takabur, la yadkhul jannah, tak masuk syurga. Betapa besarnya subhanallah semat. Tuan-tuan,
kebencian Allah kepada orang takabur. Nabi Allah sebut dalam takabur sifat besar itu, itu kemegahan, itu adalah pakaianku. Jangan siapa pun ditarik pakaian itu daripada aku. Tu Allah marah sangat tu pada orang yang besar diri ni. Sebab apa? Tu pakaian Allah, sifat Allah. Jangan siapa dia pergi rebut tu daripada Allah. Dah faham tak ni? Jadi belajarlah untuk bercakap lembut dengan manusia. Rendah diri kadang-kadang. Tuan-tuan cakap jumpa orang-orang yang Ustaz Syamad, tuan-tuan yang kita rasa macam dia tak ada apa, ingat dalam hati, aku jauh lebih tak ada apa daripada dia. Tuan tengok ada orang yang kerja ada simple-simple, tuan kerja di sapu sampah, kita kerja duduk di office, kita kerja hebat. Ada orang yang jaga tandas, cuci tandas, tuan-tuan silap Syamad. Tuan-tuan letak dalam hati, kadang-kadang ada amalan yang dia buat tu jauh lebih hebat daripada aku. Mungkin ada amalan dia yang aku buat, aku semayang, mungkin ikhlas semayang dia jauh lebih hebat daripada aku. Maka dia lebih baik daripada kita. Kita ada keluarga kita, mungkin kita tak mampu nak jaga kita macam mana dia jaga anak dia. Maka semua orang, tuan-tuan pandang semua orang jauh lebih baik daripada kita. Maka waktu itu kita tak ada apa sikit pun nak sombong, dan kita akan bercakap dengan orang dengan penuh lemah lembut. Faham dah ni? Kenapa tiba-tiba semua tunduk senyap, krik-krik macam tu muhasabah. Tuan-tuan, bila sembang bab takabur ni memang kita takut tu. Sebab dia memang tu attach tuan, dia memang tu kita respon sangat cepat tau. Hati kita ni. Kita tengok orang lelaki sikit lah, hati kita kata apa? Wah, tak ada apa-apa dah lagi. Sangat sebab kita tengok, kita cepat menilai orang dah sekali. Cuma nak macam ni lah. Hati yang ada dalam hati kita ni tuan-tuan, dia grow tau, dia membesar, dia terdidik dengan apa, macam mana kita duk asuh dia daripada dulu. Dulu kita jahil, kita selalu asuh hati kita dengan kemaksiatan. Kita duk asuh dia takabur, kita duk asuh dia kita sombong, kita asuh dia kita duk asuh. Tapi lama-lama kita dapat hidayah, kita dah mula nak dekat daripada Allah. Kita duk rasa macam takabur ni bukan satu benda yang baik, sombong ni satu benda yang baik. Maka kita nak basuh dia, kita nak cuci dia. Tapi tuan-tuan, nak asuh dia balik supaya dia berubah daripada apa yang dia duk dalam dia, bukan senang. Sebab kita duk asuh dia lama dah. Ni nak asuh dia lagi supaya nak buang balik benda-benda yang melekat tu, dia ambil masa. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun baru nak dapat tu. Tapi within time tu kena mujahadah. Kita mujahadah, lawan. Hati kita kata nak, kita kata tak. Hati kita nak, tak. Lawan hati. Yang lawan ni susah kan? Tapi kena lawan. Faham tak Ustaz? Allah SWT. Jadi faham tu. Jadi yang kedua ialah siapa? Orang yang selalu bercakap lemah lembut. Dan yang ketiga, wataba'as siyam. Wataba'as siyam, orang yang selalu sering berpuasa. Ni pun susah tuan-tuan. Ceritanya hari ni memang ada susah-susah nak buat belakang. Faham tak ni? Rajin puasa. Tuan-tuan rajin puasa tak? Iyalah tu. Tahun puasa ni memang kita respect orang perempuan rajin puasa sungguh. Kita orang lelaki-lelaki ni susah nak puasa tuan-tuan. Ya Allah, dia duduk tunggu orang ajak makan. Sungguh tuan-tuan, saya cakap hari tu hari Ashura. Jangan main-main. Hari Ashura, hari sunat puasa. Bukan sakat sunat puasa, yukaffiru anhu as-sanah madiyah, akan diampunkan dosa-dosa 1 tahun sebelum. Setahun sebelum tu ampun dosa habis. Mana besar dia tuan ganjaran puasa hari Ashura tu. Kita punya semangat nak puasa hari Ashura tu. Tahu tak ni? Main hari tu puasa, tapi pukul 10 tu dah hati dia kata, siapa nak ajak aku makan ni? Siapa nak ajak aku makan ni? Tak kira jumpa kan, dapat letih hari ni. Puasa lah hari ni. Puasa, aku nak ajak makan hari ni. Hari ni plan nak belanja kan? Kawan kita jahat. Mula nak keluar fatwa tu. Betul apa? Dia pun menerima jemputan tu lebih afdal daripada puasa. Meraih gaya. Jadi benar-benar menerima jemputan. Sebenarnya tu kan dia dah tak semangat dia nak puasa tu. Allah Rabbi. Tuan-tuan, saya tak tahu saya nak ajak tuan-tuan macam mana, tapi saya nak ajak diri saya. Nak ajak apa? Nak ajak untuk belajar puasa sunat. Ajak untuk sunat. The best, paling best Nabi SAW sebut apa ni? 3 ayam min kulli syahr. 3 ayam min kulli syahr. Apa dia? Ayam apa Ustaz? Macam ayam tu, ayam tu je makan Ustaz, bukan puasa. 3 ayam maksud 3 hari. Ayam tu jamak daripada yaum, hari. Ayam, hari-hari. 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Tuan-tuan pilih nak puasa hari apa? Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin,
ataupun 3 hari turut-turut. Yang ni saya pun tak cadang, pasal kita sehari pun menggelupok je dah mati. Nak buat 3 hari turut-turut. Faham tak? 13, 14, 15 tu paling cantik, hari putih dia panggil. Tapi kalau tak mampu untuk buat 3 hari turut-turut ni, buat selang-selang. Tapi nak belajar ni, masuk Muharram ni, kita masuk tahun baru ni, nak bagi lekat dekat satu amalan, paling tidak 3 hari sebulan nak puasa. 3 hari dalam sebulan nak puasa. Tuan rasa boleh tak? Tak bunyi tu. Tadi bunyi-bunyi kan? Tak bunyi apa. Aduh, berat dah tentang cerita dia sungguh. Tapi subhanallah, sebab tu tuan-tuan, Allah nak bagi apa? Allah nak bagi satu pintu syurga nama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan nama sedap tuan-tuan. Nama anak kita nama Rayyan. Anak tu pintu syurga puasa tu. Kita nak puasa tak boleh. Puasa Ar-Rayyan, pintu puasa, pintu syurga nama Ar-Rayyan kepada orang-orang yang rajin puasa. Susah tuan-tuan nak puasa, tapi belajar je lagi. Dia sebentar nak puasa, tuan-tuan sampai pukul 5 pun nak lagi dia okey. Kita okey juga hari ni, tak apa. Banyak puasa. Boleh tak Jan? Boleh tak ni? Boleh tak ni? InsyaAllah Ustaz, tak buat pun. Dia semangat insyaAllah pun anda pun jadi okey tu. Allahumma salli ala Muhammad. Buat macam mana? Okey, at least paling tidak sehari sebulan. Ya. Sehari dalam sebulan. Kita start dengan sehari sebulan. Start bulan depan, ambil sehari. Bulan ni dapat dah satu apa ni, Asyura tu. Dapat kan? Mengarut surga. Allah SWT dapat sehari. Bulan depan kita start sehari. Ambil sehari. Tengok tuan-tuan hari mana buat. Kalau tuan-tuan dah biasa dekat sehari, buat begini. Boleh tuan-tuan? Ya, puasa insyaAllah. Dan yang berikutnya, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Allah SWT wasalla wan nasu niyamun. Dan solat, salli ala Sayyidina Muhammad, malam ketika manusia lain sedang tidur. Iaitulah apa dia? Qiyamul lail. Cerita betul, cerita hari ni, cerita hadis ni memang cerita berat lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita berat untuk kita buat. Tapi nak minta satu yang main ni, nak minta satu je tuan-tuan. At least kita buatlah 2 rakaat sebelum dia sembahyang subuh tu. Qiyamul lail, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, 2 rakaat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Ni tuan. Okey, susah nak buat. Kalau susah nak buat juga, tuan-tuan, kita praktis dulu dengan tidak meninggalkan sunat witir. Sunat witir qiyamul lail. Dan sunat witir tak mensyaratkan kita untuk tidur dulu. Sunat witir masuk waktu bila? Lepas sembahyang isyak. Lepas kita sembahyang isyak. Dia kata sembahyang qiyamul lail dah. Alhamdulillah Ustaz, dah kira 10 tahun ni qiyamul lail tak pernah tinggal. Tapi bangkit berapa? Kira azan saya bangkit. Azan bangkit. Azan bangkit baik qiyamul lail macam mana? Qiyamul lail dengan buat sunat witir. Lepas sembahyang isyak, tuan-tuan, azam nak bangkit tahajud. Kena ada. Kalau orang yang niat nak bangkit tahajud, kemudian dia tak terjaga tahajud, maka Allah akan kira dia pahala tahajud. Nak Zaman. Dan syarat azam tu bukan, tapi niat tu niat semua nak buat, bukan niat saja-saja aja. Tak apalah, niatlah kira dapat pahala niat sekolah. Jadi dia memang niat nak sembahyang tahajud. Faham tak ni? Dia dah set, dia dah usaha dah dengan pasang alam semua. Tapi kalau tak terjaga, Allah akan kira dia tahajud. Cumanya yang tu belum tentu nak buat, tapi yang ni insya-Allah kita mampu buat. Sebab apa? Sebab kita baru lepas sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, sembahyang sunat ba'da dan buat sunat witir siap-siap. Paling tidak yang tu kita dah secure dah qiyamul lail kita dah pada hari tersebut. Kita dah secure dah qiyamul lail kita. Buatlah paling tidak 3 rakaat. Boleh tak ni? 1 rakaat boleh Ustaz? 1 rakaat boleh tak? 1 rakaat boleh. Dengan syarat tidak semata-mata dijaga 1 rakaat tu sampai bila-bila hukumnya makruh. Maksudnya ada time-time kita buat juga 3. Faham tak ni? Ada time-time rushing, kita time kandut kat masjid, kita faham-faham lah lepas sembahyang isyak untuk siap nak balik. Kita pula buat sembahyang lama-lama kat situ, dia tu standby kat depan sui lampu sampai juga pengen langsung. Buat rajin pula, bulapan tak tahu. Elok kita pergi salam, duduk dia tutup gelap. Dia pun dia puji kita kat dalam tu. Maksudnya pada ada time-time yang kita rushing, maka buatlah 1 rakaat. Tapi ada waktu-waktu yang tertentu kita buat 3 rakaat. Sebab untuk maintain satu saja hukumnya makruh. Walaupun tidak, dia masih dapat pahala sunat witir tersebut. 2 salam, 1 salam. 2 salam. 2 salam. Maksud 2 campur 1. Inilah yang afdal di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Sebab memperbanyakkan solat itu lebih utama daripada memperbanyakkan rakaat dalam solat. Tuan-tuan buat 3 rakaat straight, sah tak? Sah. Tapi tuan-tuan dapat 1 sembahyang. Tuan-tuan dapat 2 campur 1, tuan-tuan dapat 2 sembahyang. Kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, 100,000 kali ganda. Tuan-tuan buat 3 rakaat straight, tuan-tuan dapat 1 sembahyang kali 100,000, dapat apa sembahyang? 100,000 kali ganda. Tuan-tuan buat 2 campur 1, dapat 2 sembahyang kali 100,000, dapat 200,000 kali ganda. Nak 100,000 kan nak 200,000? 200,000. Maka di sisi Imam Syafi'i, memperbanyakkan sembahyang itu lebih utama daripada memperbanyakkan rakaat dalam sembahyang, walaupun sah hukumnya. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah dalam hadis ni kita nak buat 4 amalan tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama bagi makan. Yang kedua, salat Jumaat kita bercakap dengan lemah lembut. Yang ketiga, tidak selalu berpuasa. Dan yang keempat, tahajud, bangun berqiyam mulai pada waktu orang lain sedang tidur. InsyaAllah tuan-tuan, cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan yang nak apa ni zikir tadi ni, zikir salat Jumaat apa? Allahumma salli Jumaat Sayyidul Istighfar ada kat lampu jadi kat luar. Kemudian Ustaz Anas Muhammad kat luar sana ada sahabat kita buat madu pati delima daripada Turki yang kita boleh pergi rasa-rasa sikit dan tengok dia punya testimoni dia apa kok sesuai dengan kita untuk amalan kita. InsyaAllah kita boleh dapatkan kat luar. Dan tabung wakaf juga kita buka kat luar dulu untuk bangunan pengurusan daftar pembiayaan pelajar Kompleks Islam dan Faizin. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.